Belum reda dengan isu harga dan kekurangan bekalan ayam yang berlaku sejak 2 bulan lalu, pengguna kini semakin dibebani apabila masalah tersebut menjurus kepada kenaikan harga barangan yang lain. Biarpun pelbagai keluhan dan aduan telah dilakukan, namun isu ini masih belum menemui jalan penyelesaian. Kru MHI melakukan tinjauan di sekitar Petaling Jaya bagi mendapatkan pandangan pengguna mengenai perkara ini. Dia depend dengan dekat lokasi yang kita nak beli ayam tu lah. Ada yang besar, ada yang senang. Harga dia pula sekarang ni dia depend dengan market semasa lah. Ada yang murah, ada yang mahal. Ikutlah kita dekat lokasi mana kita beli tu kan. Walaupun ada, tapi harga pun dah RM11.80 RM11.60 kan. Dia tak sama harga. Satu hari tu macam hari ni lain harga. Besok naik RM30. Yang sebelum ni pun baru RM8 lebih kan sekilo. Dekat-dekat RM9 lah. Tapi untuk yang waktu sekarang ni saya rasa agak tinggilah harga dia. Boleh cecah ke RM12 sekilo. Sekarang zaman ni memang susah lah bang. Ni harga ayam dah naik sekarang. Dulu okey harga dia. Sekarang dah double lah sekarang. Dia ada itu. Nak cakap tak terkesan dengan kenaikan harga tu macam tipu lah kata tak terkesan kan. Sebab harga pun naik macam sebenarnya ketara lah, kuat ketara juga. Macam bukan dari segi ayam mentah saja, macam makanan yang berasaskan ayam pun semua naik. So makanan yang paling simple yang kita makan memang ayam. So macam nak tak nak memang terpaksa lah makan ayam juga walaupun harga naik pun. Jelas, kenaikan harga barang yang berlaku memberi kesan kepada setiap pengguna. Apakah pilihan yang ada kepada peniaga dan juga pengguna? Tepuk dada, tanya selera. Itu dia, tanya selera pun tak menjawab. Betul. Sebab memang kadang-kadang tak ada, dan harga pun makin meningkat. Itu jawapan yang berlaku lah bila kita tengok yang kedai ni jual harga bila ada ayam, harganya berbeza dan beri impak juga lah ya. Dan kita nak bersama hari ini berbincang tentang bagaimana kekurangan perlawanan ini memberikan impak kepada peniaga dan juga pengguna. Okey, kita nak teruskan dengan perkongsian ada sudut pandang dari sudut pengguna dan juga peniaga, tapi kita mulakan dengan pengguna terlebih dahulu. Kita bawakan di studio adalah saudara Muhammad Nazmi Jamil, seorang penggemar ayam katanya dan juga pernah berada dalam industri lah untuk peniaga ayam ni. Terima kasih ke studio bersama kami. Melihat kepada senario sekarang sebagai seorang yang memang gemarkan atau menjadikan ayam ni sebagai antara rutin lah kan. Terkesan tak dengan kes kenaikan harga ini? Okey, dengan keadaan yang sekarang kita lihat ni, memang kalau kita fikirkan balik dan kita kaji balik, sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya macam satu yang tidak masuk akal. Sebab macam yang kita fikirkan, ayam ni merupakan makanan utama. Tak kisah bukan saja semua rakyat Malaysia, tapi masyarakat dunia semua memang gemarkan ayam. Tapi bila perkara macam ni berlaku kat negara kita khususnya, yang merupakan kita boleh katakan antara pengeluar ayam dan juga mempunyai hampir 3,000 peternak ayam di seluruh negara. Jadi bila berlakunya perkara macam ni, kita rasa macam ada sesuatu yang mungkin ada sesuatu kita tak tahu di mana berlakunya kan. Ada satu masalah tu kan. Jadi bila jadi perkara-perkara begini, saya sebagai pengguna dan juga merupakan antara pernah terlibat dalam industri ayam ini, kita rasakan bahawa ini merupakan satu masalah yang besar kepada negara kita. Okey, sepanjang sebelum ni 6 tahun dalam industri jual ayam, apa masalah yang sering berlaku selain daripada isu-isu ini? Okey, masalahnya yang pertama yang kita memang sering kali hadapi, pertama sekali memang isu kenaikan harga ayam. Mana kata isu kenaikan harga ayam ni bukan daripada sekarang saja, daripada dulu lagi perkara ni dah terjadi. Tapi ketika tu dia jadi macam sikit-sikit. Macam kami antara peniaga, kami setiap hari menggunakan kuantiti ayam yang begitu banyak. Jadi bila perkara begini terjadi, kita rasa macam yalah kita ni meniaga. Kita kena fikir ada modal kita, kos dan apa semua. Jadi bila perkara macam ni terjadi, kita yang nak meniaga barang kita ni, kita akan jadi pening. Sebab awak menjual hari-hari, kemudian jumlah yang banyak dan dia kena harga konsisten kan? Ya, saya. Jadi macam mana kau pengalaman lah daripada anda dapat bekal ayam tu, susah dapat bekalan satu, kemudian lonjakan pada harga dan terpaksa menyerap kos-kosan yang lain sampai tapi kena jual harga yang sama. Jadi macam mana impak kerugian tu ditanggung oleh penjual? Impak kerugian tu memang kita kalau orang nak cakap meniaga ni, dia masalah utama dia di sini apabila kita
sebagai peniaga, kita telah menjual harga makanan tu terlampau mahal, kita tak boleh mahal sangat. Nanti bila mahal sangat, orang komplain, dah viral semua kan. Jadi masalah tu kepada kita. Tetapi bila kita singkap balik, bila kita imbas balik, apa dilema yang terjadi oleh kami para peniaga ni, itu begitu besar. Sebabnya kita dapat harga sedikit, kita kena tampung lagi kos-kos lain sebab kita ada kedai, kita ada pekerja, kita kena tanggung kos minyak, pengangkutan dan sebagainya. Jadi benda tu memang bagi kami impak yang besar dan itu yang ada setengah-setengah kita boleh dapatkan sekarang, bahawa kebanyakan peniaga ada yang hampir gulung tikar. Disebabkan mereka tidak mampu untuk menampung masalah ini. Nazmi, kita ada rantaian ini, pengguna, peniaga, penternak, pembekal dan sebagainya. Bila berlaku isu sebegini, di mana sebenarnya kelompongan itu berlaku? Pengguna mesti kena faham, tapi dalam masa sama kita tak boleh nak terlalu mahal dengan rutin harian ni. Di mana sebenarnya? Di tahap mana tu? Okey, kalau kita kaji balik apa yang berlaku sejak kebelakangan ini, masalah utama yang berlaku adalah apabila para penternak tidak dapat membekalkan ayam yang cukup kepada para peniaga. Peniaga khususnya kepada kita sebagai peniaga ataupun kepada pengguna. Jadi kita nampak masalah di sini adalah kepada para penternak itu sendiri. Sumbernya lah. Sumbernya. Jadi disebabkan mereka pun berdepan dengan bila-bila peningkatan harga dedak, kos pengurusan yang tinggi. Jadi memang impak itu berganda. Bermula pada peringkat awal, dia melarat sampai ke pembekal semua-semua dah. Sebab apabila kita tengok di sini, para peternak mereka macam kos-kos dedak yang mahal. Dan mereka terpaksa menaikkan harga ayam. Apabila mereka jual kepada peniaga, kami orang tengah, maka peniaga pun terpaksa menjual harga yang mahal produk tersebut kepada pengguna. Produk tu pun terjejaslah. Apabila point A ke point B ke point C semuanya jadi mahal, jadi semuanya mahal. Jadi memang tak akan kembali ke dalam industri yang kita peternak ayam ni? Kalau untuk masa sekarang dalam industri makanan ni, apa yang saya lihat memang amat sukar. Disebabkan sekarang kita dengan apa yang berlaku, pandemik dan juga masalah-masalah kenaikan harga barangan. Jadi bagi saya di sini, biarlah kami berehat dahulu. Mungkin kita boleh fokus kepada benda-benda yang lain. Kita jadi pengguna jelah. Macam makan ayam kalau pengguna pun, kalau kita beli ayam sekilo RM10 boleh tahan 3-4 hari, tak ada masalah. Kalau kita yang menyaga ni, kita pening. Belum tentu cukup. Mungkin sebagai penutupnya, melihat kepada isu ini di sudut pengguna, apa yang boleh kita fahami dan kita lakukan bagi sama-samalah mengambil kira isu ini juga. Pengguna, untuk kita sebagai pengguna, kita bila berlakunya keadaan macam ni, kita jangan salahkan pihak itu pihak ini. Kita kadang-kadang kita kena ambil insentif kita sendiri ataupun alternatif lain. Mungkin bila dah tak ada ayam, mungkin dah tak boleh sangat nak makan ayam, kita mungkin boleh bertukar. Mungkin kita boleh makan sumber-sumber protein lain seperti ikan ataupun daging. Tapi tak tahu kalau memang dia ni memang lahir-lahir memang nak makan ayam, itu memang terpaksa spend duit lah, keluar duit sendiri untuk makan ayam. Tapi lagi satu, bila jadi masalah ni, boleh saya katakan di sini adalah masalah negara sebenarnya. Jadi saya rasa pihak kerajaan kena mainkan satu peranan lah yang begitu besar. Sebab bila dah jadi macam ni, dia dah melibatkan rakyat. Jadi kita rasa kerajaan kena mainkan peranan supaya masalah ini tidak berlarutan dan kita boleh kembali hidup seperti sedia kala lah. InsyaAllah. Ada cadangan juga supaya ada penternakan nasional dan juga bukan hanya milik swasta tapi memang milik kerajaan untuk memudahkan urusan.